Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam kursus pada hari ini, iaitu khusus asas pengurusan pusat sumber sekolah, siri yang pertama. Jadi kita akan ada banyak siri. Dan siri yang pertama ini ialah mengenai pengurusan fail, iaitu fail meja dan juga fail kuasa. Jadi fokus khusus kita pada hari ini ialah kami pihak USTP fokuskan kepada GPM baharu yang baru dilantik, terutamanya yang baru dilantik lah, dan juga yang guru-guru yang mungkin telah lama dilantik tetapi masih belum mempunyai sijil khusus asas pusat sumber. Jadi cikgu, untuk kali ini GPM semua, kita ada beberapa siri khusus asas. Yang ni khusus asas ini, yang pertama ni tajuk dia ialah ini adalah tajuk yang pertama lah, iaitu pengurusan file. Jadi kita akan ada banyak tajuk selepas ini. Contohnya macam proses teknik, macam berbagai tajuk lagi yang kita akan kongsikan bersama. Jadi cikgu kena lengkapkan kesemua tajuk-tajuk itu untuk mendapat sijil khusus asas pusat sumber. Jadi bersama-sama saya pada hari ini ialah penyampai khusus kita pada hari ini, iaitu Cikgu Lee Ilin, iaitu Guru Perpustakaan dan Media dari SMK Bandar Baru Putra. Okay, saya rasa ramai orang kenal dengan Cikgu Ilin ni. Semua, saya pastilah hampir semua GPM Kinta Utara kenal Cikgu Ilin. Jadi untuk pengetahuan semua, SMK Bandar Baru Putra akan mewakili Negeri Perak ke peringkat kebangsaan untuk anugerah pusat sumber sekolah bagi tahun 2020-2021 ini. Jadi untuk tidak melengahkan masa, sebab Cikgu Ilin kata dia ada banyak slide, dia ada lebih kurang 1 jam setengah untuk dia berkongsi mengenai pengurusan fail. Jadi saya tak nak buang masa, tak nak kita lama-lama, kita terus bersama dengan Cikgu Ilin. Silakan Cikgu Ilin. Okay, hai. Selamat petang. Terima kasih Cik Imar. Selamat datang dan untuk join khusus asas pusat sumber sekolah siri 1, di mana Lina akan sharekan tentang pengurusan fail kuasa dengan fail meja. So untuk Ilina tentang pengurusan PSS ni, so kita akan ikut 5 konsep ini. So kita mula kuatkan konsep kita dulu, and then tentang kewangan kita, dan proses kerja kita, dan jaringan-jaringan, dan akhirnya kita setkan target kita. So mula-mula ini kita mesti setkan konsep betul lah. Itu sebabnya kita ada khusus asas ini, di mana kita akan kongsi semua konsep-konsep dalam pengurusan pusat sumber. Jadi nama pun fail kuasa dengan fail meja kan. Fail kuasa ini memang power. Itu adalah panduan kita untuk menjalankan, untuk menguruskan semua pusat sumber kita. Dan fail meja ni dah ubah nama dah sekarang. Nanti kita akan sharekan dalam slide seterusnya. Right. So fail kuasa ini adalah rekod yang sangat penting untuk dasar kita, polisi kita dan keputusan tentang pengurusan pusat sumber. Ada orang kata mungkin dia macam blueprint ke? Tidak. Dia bukan seperti rancangan pembangunan PSS. Malah rancangan pembangunan PSS adalah sebahagian daripada fail kuasa. Jadi segala cara perkhidmatan, program yang kita nak jalankan, aktiviti yang dirancangkan kita boleh dilaksanakan mengikut landasan yang ditetapkan dalam fail kuasa. Jadi kita juga ada rekod tentang dasar, keputusan, contohnya kita dapat bersyarat jawatan kuasa induk. Apakah dasar kita nak jalankan? Jadi semua kita akan masukkan dalam fail kuasa. Jadi fail kuasa kena sentiasa diubah sesuai dan dikemas kini dari semasa ke masa mengikut keputusan dan kesesuaian setiap sekolah. Okey, jadi GPM ni, kita ni bertanggungjawab untuk merangka isi kandungan sesebuah fail kuasa. Tapi cikgu jangan risau, nanti kita akan sharekan dalam Telegram GPM Kinta Utara contoh template ni untuk menyediakan satu fail kuasa. Jadi bukan cikgu semua kena sediakan A sampai Z tu, tak.
kita hanya edit sahaja dan ubah sesuai ikut kesesuaian dan keperluan sekolah masing-masing lah. So ini punya perancangan mungkin lain. Jadi mungkin sekolah tuan-tuan dan perempuan tu berlainan. Jadi cikgu boleh ubah sesuai. Jadi fungsi utama jawatan kuasa induk kita adalah menentukan dasar polisi mengenai peraturan, pelantikan jawatan kuasa, cara perolehan bahan, sama ada bahan buku, bukan buku, ABM dan segalanya, proses kerja dan sebagainya. So selepas kita dapatkan persetujuan dalam menurut syarat jawatan kuasa induk, fail kuasa berkenaan itu akan dikuatkuasakan. Selepas kita isi borang pengesahan bab fail kuasa PSS yang dicetakkan dengan kertas warna kuning. Jadi dia sharekan contoh dia. So apa yang kita perlukan untuk sediakan fail kuasa? Untuk GPM baru itu, ini panduannya, kita perlukan ring fail putih minimum 2 inci. Kertas putih sahaja. Fail kuasa kita hanya gunakan kertas putih, tak perlu warna lain-lain, sama ada divider ke ataupun cover ke, semua warna putih. Laminate firm, 2 helai je kot. And then kertas hijau dengan kertas kuning. Ada warna hijau dia, nanti kita akan share. So ni contoh fail kuasa sekolah lain. So depannya warna putih, printkan nama sekolah, logonya semua, and then maklumat tentang sekolah. Ini tulang dia. So semuanya warna putih. Tak ada warna-warni, tak payah nak letak frame-frame yang menarik lah ya. Lepas tu masuk dalam dia punya senarai kandungan pun warna putih. Lepas tu baru ada yang ini. Borang pengesahan fail kuasa yang warna kuning. Kalau cikgu beli dengan dealer ke apa, ini adalah light colour. Dia adalah light yellow tu. Divider dia pun warna putih. Kita laminatekan sahaja. So supaya dia boleh senanglah untuk pengelasan dia. Tepi pun kita guna warna putih, laminate dan lekatkan dia. Untuk senang kita nak cari dia punya bab-bab tertentu tu. So ini contohnya warna kuning dan warna hijau yang diperlukan. Semua dia adalah light siri. So ini adalah borang pengesahan bab fail kuasa. Kita hanya guna borang ini apabila ada penukaran pengetua ataupun guru besar. Baru kita perlukan borang tersebut. Ini borang hijau pula, ini mungkin sebab colour ni lari sikit lah. Dia nampak bluish sikit kan. Tapi cikgu beli light colour warna hijau. Bila kita ada borang pindaan. Contohnya macam tahun ini, cara pelaksanaan nilam tu ada berubah sikit. Kita dah tambah IQ nilam. Jadi situnya kita akan letakkan borang pindaan pada bab yang tertentu tu. Selepas kita bincang dalam mesyuarat dan isikan tarikh semuanya dimansuh atau diubah, kita akan letakkan borang ini dalam bab tertentu tersebut. Right. So kalau untuk GPM yang belum ada fail kuasa ini, nanti download daripada Telegram, kita akan highlightkan warna-warna dia tu. Merah kata silap saya, cikgu editkan sahaja. Nama sekolah terutamanya. So mula-mula dapat download, replacekan semua nama sekolah. Gantikan nama sekolah cikgu, logo sekolah cikgu, and then tambah dan ubah sesuaikan maklumat sekolah lah, ikut masing-masing tu. Lepas itu, kita bentangkan dalam mesyuarat induk PSS. Di mana dia melibatkan semua pentadbir dan AJK induk kita. Isikan borang pengesahan bab fail kuasa PSS. Kalau barulah, so kita akan isikan borang kuning ini, mengesahkan di mana, di bila, mesyuarat induk bila, kita dah mula ada fail kuasa tersebut. Ini penting ya cikgu. So ini contohnya, mini mesyuarat pertama ya. Kita ada agendanya di mana ada pengesahan fail kuasa 3.3 selepas kita lantikkan jawatan kuasa. Biasa ini kita akan buatkan semasa minit mesyuarat jawatan kuasa induk pertama itu. Di mana kita lantik jawatan kuasa, kita akan bagi senarai tugas dan diteruskan dengan pengesahan fail kuasa. So ini cara minit mesyuarat dijalankan. Contoh kita buat 3.1, so fail kuasa pusat sumber dibentang oleh GPM. So dia merangkumi segala perkhidmatan, aktiviti, proses, program yang dirancangkan. Dan pengesahan dicadangkan oleh siapa? Ahli jawatan kuasa mesyuarat lah. Dengan disahkan oleh siapa? Disokong oleh siapa? Untuk makluman saja. So ni contohnya minit mesyuarat untuk perekodan cikgu. Untuk ini contoh borang pengesahannya. Sudah dibuatkan pada mesyuarat induk kali pertama, berapa hari bulan. Jika sekolah cikgu ada penukaran GB ataupun pengetua, sama juga. Kita akan mengesahkan fail kuasa ini semasa pertukaran pengetua baru itu dan isi borang ini. So borang ini hanya wujud semasa first, mula-mula kita wujudkan fail kuasa. Yang kedua, apabila kita ada penukaran pengetua ataupun guru besar.
baru kita akan buatkan borang ini. Kalau jika tak ada pentukaran, jadi tak perlulah tiap-tiap tahun ulang ya. Borang ini sekali sahaja. So sign, chopkan dia. So untuk guru-guru yang memang dah ada file kuasa, kita hanya bentangkan jika ada pindaan. Contohnya Nilam sekarang dah berubah sedikit, jadi kita ubah suai ataupun cikgu punya cara label buku tu ada perubahan ke, jadi akan dimasukkan jika ada pindaan. Jadi kita akan bentangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa induk PSS bila-bila saja. Pertama, kedua, ketiga, keempat pun boleh jika ada keperluan. Dan dapatkan persetujuan ahli mesyuarat bahawa ini akan dipindahkan. Kita isikan borang pindaan yang warna hijau tadi. Jika ada perubahan pengetua, baru isi borang pengesahan yang warna kuning. So contohnya ada sebegini. Sama juga dalam kita punya minit mesyuarat, panggilan mesyuarat, kita ada 3.3 pengesahan fail kuasa. Jadi di sini akan kata GPM bentangkan dan penyemakan semula fail kuasa dijalankan dan didapati bahawa kita ada pindaan untuk bab-bab berikut. Contohnya jawatan kuasa pentadbiran PSS. Sebelum tu kita ada ubah suai sikit kan ikut buku panduan PSS abad 21. Pengawas PSS, cikgu rasa sekarang ikut norma baru, cikgu nak tambah AJK ICT ataupun UPSS. Jadi cikgu kena pindahkan di sini. Punca kewangan, cikgu ada buat kafe. Cikgu dapatkan punca kewangan yang ekstra. So kita jalankan pindaan. Program bacaan Nilam, contoh macam sekarang kita ada IQ Nilam. Jadi cara perekodannya ada berbeza. Jadi kita akan buat pindaan tersebut juga. Sama juga akan dicadang dan disahkan, disokong. Okay. So ini contoh borang pindaan. Kita buat bahagian mana, pengurusan contohnya. Dulu panggil file manager, sekarang panggil my portfolio. Jadi kita ada pengubahsuaian di sini. Jadi pada bila berapa ini mula-mula dikuat kuasa pada 2010 mula Januari. Jadi mansuhkan pada bila dan kuat kuasa bila. Bentangkan di mesyuarat kali satu yang induk dan tarik apa. So isikan borang ini dan kita letakkan di last page pada bab tersebut sahaja. Contohnya dia bab 6 kan ini. Jadi bab 6 muka surat terakhir. Cikgu masukkan lampiran yang ini, borang pindahan tersebut. Yang lama tu, yang berubah tu kita boleh keluarkan lah ya. Okey, kepentingannya, kenapa kena adanya file kuasa ini? Contohnya, kita ada pertukaran GPM. GPM baru belum lagi khusus, jadi dia mungkin tak tahu macam mana, dia lost kejap. Macam mana nak menguruskan pusat sumber. Jadi di sini pentingnya file kuasa di mana dia jadi satu kitab untuk kita rujuk. Kita rujuk dan kita tahu macam mana pengurusan PSS itu diteruskan. Jadi GPM baru pun boleh sambung kerja dengan tugasnya. Dan jika ada pencerahan idea dalam proses kerja, kita boleh bincang balik. Kalau rasa cara baru lebih baik, kita boleh pindahkan dia. So dia menjadikan panduan. Boleh wujudkan penyelarasan dan kesinambungan untuk pengurusan dan pentadbiran PSS. So PSS kita akan jalan dalam satu cara yang lancar sahaja, akan selalu berubah walaupun GPM baru tu berubah, dilantik. Okay, jadi itu pentingnya ada file kuasa. So file kuasa yang lengkap tu mesti ada tarik kuat kuasa jika ada pindaan. Dan kalau kita tengok instrumen PSS cemerlang, kita akan kata di A.2 file dan rekod PSS 2.1 file kuasa dan meja ada 2 markah. Walaupun 2 markah banyak juga persiapan kita kena pastikan ada lah. Kita pastikan file kuasa kita ada, lengkap dan kemas kini. So seterusnya bila Lin go through setiap bahagian itu, Lin akan highlightkan apa bahagian yang perlu dikemas-kinikan. So GPM lama itu boleh tengok juga file tu sambil-sambil tengok file, mungkin ada bahagian yang terlepas ke, terlepas pandang. Okay. So untuk bina file kuasa ini, dia ada beberapa bahagian. Depan tu mesti ada muka suratnya, ada pengenalan, isi kandungan dia, lepas tu kandungan dan pindaan ikut bab. Okay, kita tengok. Susunan dia setiap bab dinamakan ikut tajuk utama. Contoh bab 1. And then belakangnya dia akan ada dia punya kandungan 1.1, 1.2 and so on. Apa bahagian-bahagian cabangan dia lah. And last kali tu kalau ada pindaan, baru kita lampirkan kertas berwarna hijau untuk pindaan. So contoh yang inilah perincian isi kandungan. Kita masuk bab 1 ya. Bab 1 tu adalah simple, pengenalan sahaja. So muka surat pertama kita letak yang ini.
bab 1, pengenalan kepada faul kuasa pusat sumber sekolah. Dan seterusnya kita akan senaraikan apakah pembahagian dia. Contoh di sini ada pendahuluan, tujuan, isi kandungan, prosedur. Cikgu jangan risau ini semua ini akan share nanti contoh dia tu. Dan cikgu hanya perlu edit sahaja ikut keperluan sekolah. Jadi kita tengok ini contohnya. So first mesti ada tajuk besar. Belakang dia itu diikuti dengan dia punya point-point tu pembahagian 1.1 hingga 1.4 dan diikuti dengan dia punya kandungan. So kandungan akan diberi nantilah dalam telegram kita. So setiap bab pun macam ini. Mula dengan tajuk besar, cabangan dan isi kandungan. Last kali yang lampiran hijau tersebut jika ada pindahan. Okey. Bab 2 adalah maklumat asas pusat sumber sekolah. Jadi di situ ada 8 bahagian. Kita ada sejarah penubuhan PSS, lokasi, visi, misi, piagam, alamat, objektif, fungsi dan peranan. So yang selalu perlu dikemas kini itu adalah contohnya lokasi PSS, pelan sekolah. Kita akan lampirkan pelan sekolah setiap tahun itu. Mungkin PSS tak berubah tapi kita perubahan kelas, kita mungkin ada bilik khas yang baru, itu pun dikira sebagai sebahagian daripada PSS. Jadi adalah pentingnya kita updatekan. Contoh macam buku pengurusan sekolah, mesti ada pelan sekolah kan. Jadi kita hanya forward step sahaja dan masukkan tu di bahagian 2.2 untuk menunjukkan lokasi PSS, taburan kelas, susunan bilik khas dan seterusnya. Visi, misi yang lain-lain tu biasanya sama sahajalah. Kita dah setkan dan kita ikut sahaja. Dan kita akan lampirkan juga jadual waktu penggunaan PSS. Contoh sekarang kita norma baru, mungkin jadual waktu sudah berubah. Jadi kita akan lampirkan sekali. So ini yang dimaksudkan sebagai faul kuasa yang kemas kini. Panduan biasa tak ubah, tapi pelaksanaannya tu akan berubah. Jadi kita akan lampirkan dia tu untuk menunjukkan faul kuasa kita itu up to date. Tidak ada kemas kini. Okey, contoh inilah. Dia akan lampirkan pelan bangunan sekolah. Yang ini yang dapat daripada buku pengurusan. Just print ke ataupun forward step sahaja dan masukkan. So kita boleh nampak dengan jelas tu pusat sumber di mana, taburan bilik khas tu di belakang, di mana bilik DLE, di mana bapak komputer dan seterusnya. Dan ini adalah waktu penggunaan PSS Link. Jadi yang ini nanti cikgu boleh ubah soal lah ikut sekolah masing-masing. Okay. So bab 3 adalah jawatan kuasa pentadbiran pusat sumber. Jadi kita bahagi pada 2, iaitu jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa kerja. So sama kita akan lampirkan struktur organisasi dan senarai tugas. Dan struktur organisasi adalah struktur carta yang tanpa nama. Jadi mula dengan pengetua, penyawang kanan dan seterusnya tu. Tanpa nama. Itu tidak berubah. Tapi setiap tahun kita ada AJK baru, mungkin kita ada pertukaran pentadbir ke, guru kanan ke. So yang itu kita akan lampirkan setiap tahun. Ubah sesuaikan yang itu. Itu dipanggil kemas kini ya. Sama juga untuk jawatan kuasa kerja. Ini contohnya ahli jawatan kuasa. Yang ini link crop daripada buku panduan PSS Apap 21. Yang ini berbeza dengan yang dululah. Kalau cikgu adalah guna template lama, kena update, tukarkan yang ini. Ya. So yang sekarang pengetua kita adalah pengerusi. Kalau dulu tu dia penasihat kan. Jadi kalau cikgu punya carta masih adalah di penasihat, so kena ubah sesuai kepada yang sesuai yang inilah. So ahli jawatan kuasa yang ini dia tidak akan berubah. Dia akan tetap dalam faul kuasa kita. Sama juga untuk ahli jawatan kuasa kerja ini. Sama juga penasihat adalah pengetua dan seterusnya. Yang diubah tu adalah ikut jawatan kuasa terkini sekolah cikgu. Mawar tu masukkan nama setiap jawatan tersebut. So dia akan berubah setiap tahun kan. Jadi itu kita akan tukar setiap tahun, masukkan lampiran tersebut. Setiap tahun diubah. Yang lama pun dia keluarkan. Tak perlu simpan 3 tahun ya. Cikgu hanya update tahun semasa sahaja untuk carta organisasi. Okey. Dan kita pergi pengawas pusat sumber. So semua ini kita akan masukkan. Kriteria pemilihan dia macam mana, pakaian seragam, warna apa, warna baju macam mana, vest ke ataupun blazer ke, sampai ke kasut. Dan cikgu kena setkan kriteria dia tu, pakaian seragam di dalam tu. Kriteria pemilihan kalau cikgu ada markah-markah pemilihan, apa yang cikgu nak.
cara dia pemilihannya boleh masukkan. So, ada sekolah contohnya dia nak sekurang-kurangnya nilai mencapai 1 bintang. Jadi itu adalah syarat untuk sekolah cikgu. Dan cikgu boleh masukkan ikut kesesuaian, cara rekod kehadiran, senarai tugas, senarai semak, borang kebenaran. Borang kebenaran daripada ibu-bapa atau penjaga untuk membolehkan pelajar tersebut mula-mula dilantik sebagai pengawas percubaan. Kita nyatakan dalam surat pengawas percubaan berapa bulan. Lepas itu kita minta pula surat kebenaran jika dia layak. Kita minta surat kebenaran untuk dilantikkan pelajar tersebut menjadi pengawas PSS. Jadi itu contoh borang kebenaran yang kita perlukan. Dan surat pelantikan pun kita lampirkan contoh tersebut. So, mungkin dari sekarang dah format surat dah berubah, jadi kita lampirkan yang terkini di dalam bahagian ni lah. Dan sistem merit pengawas PSS. Ada sekolah yang tak ada. Kalau jika tak ada, bahagian ni tak perlu masukkan lah, boleh keluarkan. Jadi ada 4.1 dengan 4.2 sahaja. Ini untuk pengawas PSS. Dari sini kebanyakannya ini akan masukkan juga contoh cikgu interview pelajar. Macam mana pemakaan diberikan, penampilan, cara berkomunikasi, keputusan, semua itu akan direkodkan tu. Jadi akan jadi panduan. Jadi kalau GPM baru tu ambil alih pun dia tahu macam mana nak memilih dan melantik pengawas baru. Okay. Ini contohnya carta organisasi. So carta sebegini tu tetap sahaja, melainkan cikgu nak tambah jawatan kuasa. Contoh sekarang ini sedang nak tambah jawatan kuasa PSS, jadi nanti kena usulkan dalam mesyuarat dan masukkan dalam borang pindaan. Yang nak dikemas kini ni adalah yang ini, carta organisasi yang bernama. Kita akan masukkan nama pengawas PSS yang dilantik, yang merah di atas. Jadi ini akan diubah setiap tahun sebagai bukti kita kemas kini file kuasa kita. 5. Peraturan pusat sumber sekolah. Jadi yang semua peraturan ini ikut kesesuaian cikgu juga. Contohnya cikgu nak setkan setiap kali pusat sumber hanya benarkan satu kelas masuk sahaja. Jadi cikgu kena masukkan dalam peraturan-peraturan am tersebut. Peraturan am dulu mungkin dia kata tidak boleh makan minum dalam pusat sumber. Tapi sekarang pusat sumber cikgu ada kafe contohnya. Jadi cikgu kena ubahlah sikit peraturan tu. Makan di zon mana sahaja ke, kena jaga kebersihan ke. Itu adalah peraturan-peraturan yang cikgu boleh ubah sesuai. Sama juga untuk ruang-ruang dan bilik-bilik khas lah, cikgu siapkan di sini. Peraturan pinjaman dan pemulangan bahan. Kalau dulu buku terhad hanya boleh pinjam 2 buku saja. Sekarang koleksi buku sudah bertambah. Cikgu boleh ubah sesuai menjadikan boleh pinjam 3 buku. Ataupun 2 buku rujukan, 2 buku cerita. Semua ini akan dibincangkan dalam mesyuarat induk. Dan cikgu akan setkan peraturan yang baru yang lebih sesuai kepada keperluan dan keperluan pelajar terkini lah sekarang. Dan contohnya ini ada buat book to you di mana pelajar boleh pinjam buku secara maya, secara online. Jadi itu boleh tambahkan dalam peraturan itu. Macam mana cara pelaksanaan dia tersebut. Okay. Untuk pengurusan dan pentadbiran pusat sumber sekolah 6.1. Kita baru je ubahkan menjadi klasifikasi file tu. Daripada dulu ada file 3, ada yang 5. Sekarang kita ada 8 file mengikut 600 tu klasifikasi file. Jadi kita ubah sesuai. Bahagian ini kita kena kemas kini lah. Ubah sesuai kepada format baru. Penombolan file pun sudah berbeza. Jadi jika tulis balik tu 600.1 tunjuk apa dan seterusnya. Untuk library link ini masukkan juga bahagian file 600/6 tu. Jaringan dan jalinan. Jadi ini adalah 10 file. Jadi cikgu boleh ikutlah, ubah ikut kesesuaian dia tu. Sistem file ni ada sekolah dia guna ikut yang itu 8 file. Lepas tu dia guna 5 file ikut instrumen kecemerlangan PSS tu. Itu pun boleh ikut kesesuaian PSS lah. Dan selain itu kita juga ada file contohnya pengurusan pengawas PSS, dokumentasi, itu boleh guna ring file. Tak perlu guna yang file seperti pejabat tu lah, itu lainnya. So rekod penggunaan, pinjaman, pemulangan, nanti dalam file yang Lin share itu dia ada logo sekolahnya. So cikgu boleh ubahlah logo itu, nama sekolah and then wujudkan ruang-ruang kolom yang cikgu rasa diperlukan. Rancangan tahunan PSS pun kita akan kemas kini kan.
So dalam template ni kita akan sediakan format sahaja. Format itu tak berubah. Apa yang cikgu nak masukkan tu tak masuk semua. Semua tu banyak kan. Kita hanya masukkan satu muka surat rancangan strategik diikuti dengan tactical, operasi dan cerita grant tu. Dan setiap satu bagi satu contoh. Lampirkan di belakang 6.3. Laporan PSS pun sama. Kita ada bulanan, ada sekolah yang buat tahunan. Jadi kita akan masukkan satu contoh yang di mana kolomnya sudah set. Jadi ikut itu sebagai panduan. Dan seterusnya cikgu akan lampirkan contoh laporan tahunan. Satu muka surat sahaja untuk dimasukkan. MPK sekarang kita dah tak ada, tapi kita gunakan My Portfolio. Kita gantikan file manager itu kepada My Portfolio. Jadi cikgu nanti kena gantikan bahagian ni ya. Dan rancangan pembangunan PSS dan akhirnya dokumentasi. Macam mana dokumentasi sekolah dijalankan. Dalam laporan itu apa buktiran yang diadakan tu. So itu akan ada panduan lah. So ini contohnya, pengurusan sistem file ini nak editkan. So ini contoh pelabelan dia ikut klasifikasi file PSS terkini. So SMKBP titik 600. So kita ada 7, 1, 1 sehinggalah 7 seterusnya kan. 718. Untuk library ini ada masukkan 600/6 di mana dia termasuk jalinan dan jaringan. Jadi ikut cikgu lah, kalau cikgu rasa ada kesesuaian, cikgu boleh tambahkan di sini. Dan ada file aktiviti PSS di mana semua program sekolah, kertas kerja, laporan, dokumentasi ini akan kumpulkan secara berpusat dalam pusat sumber. Dan kita kena ada daftar buku perolehan, daftar bahan bukan buku, rekod majalah. Kalau jika cikgu guna dokumentasi, maka kita tak adalah daftar buku perolehan. The print daripada sistem otomasi saja. File-file lain contoh macam yang sekarang, kita ada file kuasa, kita ada file My Portfolio, GPN. Itu pun ada file yang ekstra yang perlu disediakan. So ini adalah cara klasifikasi file kita dan cara pelabelan tu. Ini adalah contoh file. So ini sepatutnya disimpankan di pejabat. Semuanya untuk ini ada 10 lah. Jadi kita tuliskan nama cikgu, short form, diikuti dengan pelabelan nombor dia tu. Ini contoh dia. So yang ini yang dimaksudkan rancangan pembangunan PSS di mana dia melibatkan pelan strategik, taktikal, lepas tu pelan operasi dan akhirnya cadangan. Tak perlu masuk satu buku dalam, dia agak tebal tu. So kita hanya masukkan satu muka surat. Setiap satu tu satu muka surat sebagai lampiran di belakang subtopik tersebut tu. Okay. Ini contohnya laporan. So untuk laporan ini buat ubah suai daripada pelan sahaja. Kalau tengok sama macam pelan taktikal. Cuba ini ubah suaikan sedikit di mana belakangnya ini ada pencapaian. So kita sasarkan apa? Berapa kemudahan yang dibinakan dan akhirnya apa yang kita capai. So itu contohnya laporan. Pencapaian berdasarkan pelan operasi kita. Okay. So next, bab 7 tentang koleksi bahan pusat sumber. Yang ini dasar-dasar biasanya dah disetkan lah. Cuma mungkin cikgu, sekolah cikgu ada borang pemilihan buku yang berlainan untuk diisi oleh ketua panitia, jadi cikgu boleh masukkan borang tersebut. So jenis, nisbah, bahasa semuanya dah masuk dalam panduan tu. Jadi cikgu kena go through supaya sesuai kepada sekolah cikgu. Kalau nak ubah, samalah kena bincang dalam mesyuarat. Macam mana pilih bahan, macam mana mengolehi bahan-bahan tersebut. Okay, untuk kewangan. Prosedur kewangan macam biasa, standard sahaja. Punca kewangan ni mungkin ada berbeza sikit. Mungkin cikgu ada punca kewangan ekstra, sekarang ada kafe. Jadi selepas bincang dapat persetujuan KIBG dengan jawatan kuasa induk tu, masukkan dalam di sini, punca kewangan. Itu adalah salah satu langkah untuk selamatkan kita tu. Bila di query ke apa ke, kita tunjuk. Memang kita dah ada black and white, dah dibincangkan, dan ditentukan bahawa kita boleh dapatkan punca kewangan melalui jualan dalam kafe cikgu. Okay, itu adalah punca kewangan. Anggaran perbelanjaan, format dia, dan juga setiap tahun punya bajet kita akan masukkan dalam file ini, dan juga laporan kewangan tahunan setiap tahun tu. Ini contohnya. So ini bajetnya, kita ada dua sumber kan.
Satu adalah PCG, satu adalah YKS. Masukkan berapa dana yang kita ada dan pembahagian dia tu untuk pembelian bahan bacaan, pembelian surat khabar, majalah, alat tulis, serta program. Dan semua itu dilistkan dalam anggaran perbelanjaan kita. At the end tu, akhir tahun kita akan buat yang ni. Kita akan buat jumlah duit berapa yang sudah diperuntukkan untuk pembelian alat tulis, perabot dan bahan-bahan seterusnya dan peratusnya. Sebelum kita jalankan pembelian itu, anggaran ini akan dibentangkan dalam mesyuarat juga, mesyuarat induk. Tak kira lah biasanya pertama lah kita bentangkan perancangan aktiviti bersama dengan status kewangan kita. Jadi akhir tahun tu kita bagi tahu lah berapa peratus sudah kita belanjakan untuk bahagian-bahagian tersebut. Okay, jadi ini adalah diupdate setiap tahun. Ada awal tahun tu kita masuk anggaran, akhir tahun tu kita masukkan laporan kewangan kita. Okay, next kita ada organisasi bahan. Yang ini bab yang sangat penting, terutamanya untuk GPM yang baru. Dapat banyak buku, berkotak-kotak apa yang nak dibuat. Orang kata kena sistem Devi pun tak tahu lagi kan. Sistem Devi macam mana pengelasan, nak labelnya, berapa sentimeter, barcode letak di mana, chop tu macam mana. Semua ni kita rujuk di sini. Organisasi bahan pusat sumber. Di mana di sini kita ada maklumat tentang macam mana menguruskan bahan, sistem pengelasan dia 000 sehingga 900, proses teknik, dapat buku, first buat apa dan seterusnya. Akhirnya macam mana sehingga boleh diletakkan di rak. Katalogan dan lokasi bahan. So lokasi bahan ini kena ikut kepada sekolah cikgu. Mungkin ada macam ini tu ada bilik BBM. So semuanya diletak secara berpusat. Mungkin cikgu rasa BBM itu jauh sangat daripada kelas. Jadi tak sesuai. Jadi cikgu ada letak di makmah, letak di bilik PSV, ada letak di bangkil. Dan semua lokasi bahan itu kita akan senaraikan dia supaya kita tahu di mana letaknya sumber-sumber sekolah. Contohnya ada cikgu baru datang join sekolah. Dia tanya cikgu library, cikgu kalau saya nak pinjam LCD macam mana? Ataupun mana saya boleh dapatkan toko? Dia nak buat pertukangan tu. Jadi cikgu tahulah di mana sumber ni ada. Ataupun cikgu dia nak bahan rujukan buku kendong. Cikgu tahu di mana boleh dapatkan sumber-sumber tersebut. Maklumlah Go Library ni kan pusat sumber, rujuk. Semua orang akan tanya, cikgu library ni letak mana? Jadi kita kena tahu ada makluman tentang barang-barang bahan buku ke, bahan bukan buku ke. Jadi semua tu kita seboleh-bolehnya kita tahulah, boleh membantu. Ya. Dan cara penyusunan bahan. Kita susun ikut FM, FI, kita susun ikut sistem Devi, kita susun ikut nama pengarang. Jadi semua itu kita akan tuliskan dalam bab 9 ini. Macam mana nak proses bahan bukan buku, CD, kita ada dapat bahan globe, bahan BBM kan, atlas. Jadi apa yang perlu dilakukan? Dan semuanya kita akan rujuk pada bab 9. Jadi sebagai GPM yang baru, bab ini adalah amat penting lah supaya kita tahu macam mana proses bahan-bahan dan disediakan untuk kegunaan warga sekolah. Okay. Lepas tu contoh ini punya panduan. So kita ada cap perolehan, letakkan contoh dia, capkan satu je masuk. Cap hak milik itu di setiap tepi buku kan. Label, apa label yang digunakan dan sirkulasi. Kalau ada sistem otomasi, maka kita ada barcode inilah. Jadi kita akan printkan satu contoh. Jadi ini akan jadi panduan yang amat penting untuk GPM baru sebagai rujukan. So untuk sekolah ini buat setiap satu ni ada warna stiker yang berlainan. Sebab ini mula daripada sekolah yang baru. Jadi untuk melatih pelajar itu susun buku itu ini guna sistem warna ini, stiker berwarna. Jadi ini pun kita masukkan supaya cikgu baru kalau dia take over kita tu dia tahu. Oh rupanya warna ini adalah 000 dan dia boleh teruskan. Jadi kita taklah kelam kabut kan nanti. Jadi ini contoh stiker berwarna untuk library link lah. Ini cikgu boleh ubah ikut kesesuaiannya. Okay. 10. Aktiviti pusat sumber sekolah. Jadi ini contoh aktiviti yang ada. Cikgu boleh ubah sesuai nanti. Walaupun tambah apa aktiviti yang dijalankan di sekolah cikgu. Ini tak ada apa yang dikemas inilah. Sebab untuk link dia punya dokumentasi ada file lain tu. Jadi ini kita tak ubah. Cuba ini masukkan categan sahaja.
Setiap tahun tu yang ini akan update. Yang baru lama punya keluarkan, dan apa yang kita buat. Kerja kita memang daripada buka sekolah sampai tutup sekolah kan. Okay. So semua ini kita masukkan caragan sebagai lampiran tersebut untuk menunjukkan bila aktiviti PSS kita dijalankan. Ini adalah stock and inventory. So di dalam sini ada pelbagai borang. So bila kita dapat printer, nak rekodkan di mana? Kita beli pen, kita beli manila card, nak daftar, Sisi kata daftar bekalan pejabat. Macam mana didaftarkan? Lepas tu ada pula warna pen yang berlainan kan? Warna hitam, ada warna merah. Jadi semuanya kita rujuk kepada bab 11. Berapa harganya kita kira harta modal. Apa pula yang kira sebagai inventory, bekalan pejabat, so rekod perolehan bahan buku dan bahan bukan buku. Yang bahan buku dengan bahan bukan buku, bahan buku terutamanya, kalau cikgu ada sistem otomasi, jadi tak ada masalah, just print daripada sistem otomasi sahaja. Bahan bukan buku kena tengok modal ke, inventory ke, so dia rekod berlainan. Akhbar dengan majalah, kita boleh buatkan borang sendiri. Surat khabar setiap hari kita akan tik-tik-tikkan dia tu bilangan, senangkan untuk pembayaran, sama juga untuk majalah. Jadi cikgu kena tahu sekolah menengah berapa akhbar, berapa majalah yang diperlukan. So ini ada rekod kita, berapa yang kita langgan tu. Sediakan stok untuk buku, bahan buku, perabot, peralatan, kita sediakan borang, contoh borang, dia lampirkan dia. Panduan, bila kita nak lupuskan buku, bila kita dah kira hapus kira pula. Semuanya ada panduan dalam fail puasa ini. Itu sebabnya kita kata fail puasa ini memang penting. Dia kitab kita. Supaya kita boleh rujuk and then kita boleh tahu apa yang boleh dilakukan. Dan lakukan secara tepat dan betul. Okay. And then daftar pergerakan harta modal dan inventory. Okay. 12. Sirkulasi. Macam mana kita nak bagi pelajar pinjam buku? Ada kad keahlian tak? Keahlian tu macam mana kira? Ada kutip tweet ke? Kad tu macam mana? Kita letakkan contoh dalam bahagian ini. So kad tu mesti ada gambar ke, guna barcode ke, guna sistem nombor kad pengenalan ke. Kalau sistem otomasi dia agak senang. Jadi biasa dia guna IC saja, kita akan proseskan kad-kad tersebut. So berapa lama satu buku tu boleh pinjam? Setiap orang boleh pinjam berapa buku? Jadi ini semua kita rujuk di sini. So GPM baru pun tak kelam kabut lah, dia tengok rupanya kena pinjam, boleh pinjam seminggu. Dasar ini kita boleh ubah, tapi kita tak akan ubah sentiasa. Nanti pelajar pun akan confuse. Tahun ni kata pinjam seminggu, nanti pula ubah pula boleh pinjam 2 minggu kan. So pelajar akan confuse. Jadi sini kita tetapkan, setkan berapa yang sesuai. Kalau cikgu ada koleksi buku yang banyak, dia bolehlah pelajar pinjam selama seminggu, dia boleh pinjam 2 buku ke, jadi lebih ikut kesesuaian tu. Pinjaman berkelompok. Cikgu nak pinjam secara kendong, macam mana caranya? Boleh online ke, guna barcode ke, ataupun ada borang tertentu. Ataupun ikut panitia, satu panitia satu buku. Jadi ini semua kita akan setkan di sini. So ni contohnya untuk Ilin punya lah. So Ilin akan letak rekod pinjaman secara kelompok, di mana satu guru satu helai. So kita tahu dia pinjam apa. Contohnya Ilin ada kit. So ada kit nombor tu ada dah disenaraikan. So berapa kit dia pinjam. Berapa kuantiti buku, bila pulangkan tu. Contohnya adalah panggil rekod pinjaman secara kelompok tu. Okay, ini adalah perincian isi kandungan untuk perkhidmatan kita. Bukan semua sekolah ada semua perkhidmatan ini. Contohnya macam sekolah Lin ada pinjam buku, ni ada pinjaman pihak luar belum ada, jadi boleh cancelkan dia. Tipografi tak ada, koleksi ada. So cikgu ubah sesuai ikut apakah perkhidmatan yang sekolah, PSS cikgu bekalkan. So ini kena edit sendiri ya, apa yang dijalankan, waktu perkhidmatannya bila. Macam sekarang ada new norms. So cikgu ada buka hari Sabtu ke ataupun waktu cuti sekolah ke, dan kita lampirkan jadual waktu GPM. GPM ada jadual waktu dia kan, so nanti ini akan sharekan. Okay, ini contohnya. Ini pun ini crop daripada buku panduan PSS Abab 21. So untuk GPM kita ada selain daripada waktu kita, contoh ini cikgu ajar BM. So BM untuk librarian 6 waktu, guru library 6 hingga 8 waktu.
So waktu lain tu buat apa? Ini kita isikan dia. Kita akan setkan masa contoh untuk organisasi bahan 10 waktu, pengurusan pentadbiran PSS 6 waktu, and then membuatkan program, merancang program untuk galakan membaca, literasi maklumat tu 4 waktu contohnya. So ini dah 20. Campur dengan waktu mengajar kita tu, jadi full jugalah jadual kita ni. Taklah kosong sangat. Lepas siap itu, kita minta disemak oleh penolong kanan dan disahkan oleh pengetua. Kita tunjuk ni, walaupun waktu kita kecil sikit, tapi kita memang banyak program tu kita buat. Kita akan sibuk buat organisasi bahan dan benda-benda lain itu. Ya? Tapi yang ini khas untuk GPM yang sudah disahkan lah ya. Ini sebabnya kita adalah luar normal. Okey. Otomasi, jika sekolah PSS cikgu ada otomasi dan kita ada bab 14. Kalau tak ada tu, cikgu akan setkan ikut manualnya. Macam mana cikgu uruskan, ini kita boleh buangkan bab 14 ni. Kalau cikgu tak ada sistem otomasi ya, yang ini boleh buangkan. Jika cikgu ada sistem otomasi, biasa dia akan bagi manual kan, pun download dari internet. Just printkan manual itu, masukkan sahaja di sini. Dan cikgu tahulah seterusnya dia tahu macam mana dia nak organisekan, gunakan sistem otomasi pusat sumber tersebut. So bila ada pertukaran GPM kan, so dia lebih senang. Program galakan membaca sekarang Nilam 15, kita ada ubahkan sedikit. Untuk bahagian ini masukkan surat IQ Nilam yang terkini. Kita Negeri Perak hari itu ada surat kan, ada barcode tu, di mana dia ada sharekan cadangan program yang dijalankan untuk Nilam. Jadi itu pun kita boleh masukkan. Dan belakang tu ini masukkan buku panduan, buku Nilam ditambah baik. Bahagian itu cikgu keluarkan. Ada bahagian-bahagian pengiraan makan dulu tu kan, ada masih lagi ada pengelasan tu, kualiti tu, kita keluarkan bahagian tak berkenaan saja. Bahagian-bahagian lain tu masih boleh digunakan. So sekarang dah tak ada rakan membaca ya, kita hanya ada bintang je kira. So semua ini cikgu kena ubahkan. So untuk GPM yang lama ni, kalau double check lah kita punya file puasa ini, ada tak kita punya file Nilam ini, bab 15, sudah di-upgradekan dia tu, sudah diubah sesuai kepada cara yang terkini. Okay. So dan kita akan lampirkan carta organisasi jawatan kuasa Nilam, ini yang tetap masuk dalam tu, tak akan diubah. Cuma tiap-tiap tahun kita gantikan yang jawatan kuasa baru. So surat yang kita boleh masukkan adalah daripada pengisian data murid melalui IQ Nilam. Kita masukkan yang surat daripada JPN Perak tentang pelaksanaan program Nilam. Dan masukkan buku panduan Nilam yang ditambah baik. So yang buku panduan ini kebanyakan makluman yang masih boleh diguna. Jadi ini adalah untuk file yang tentang Nilam. Program galakan membaca. Okey. Jadi dah settle kita untuk file puasa ya. So file puasa, ingat kita semua ni adalah warna putih. Tak perlu guna divider yang berwarna-warni. Dan kita punya bab tu susunannya, tajuk besar, cawangan dia punya divide, dia punya sub-sub topik, dan tajuk dia. Akhir sekali baru adalah warna hijau jika ada pindahan. Bahagian yang sudah dipindah itu kita keluarkan, tak perlu disimpankan. Dan bahagian-bahagian yang tadi Lin sudah cakap tu kena kemaskini itu, kemaskini setiap tahun. Yang lama tu boleh keluarkan, tak perlu simpan 3 tahun dalam tu. Jadi file puasa kita akan kemaskini dan cantik saja, taklah tebal sangat. Dia hanya ada maklumat tahun semasa. Okay. So next kita pergi kepada My Portfolio GPM, yang di mana dulu tu panggil sebagai file manager. Dia panggil file manager tu, senior saya kata sebab file ni dulu mesti letak di meja kita tu, meja kerja kita. Itu sebenarnya panggil file manager. Dan sekarang kita tak guna file manager, kita guna My Portfolio GPM. So ni contoh My Portfolio ini. Filenya tak tebal, 1 inci macam tu punya file sudah mencukupi. So depannya cover pun warna putih juga, kita print lah ikut template yang diberi. And then dengan belakangnya tu, dengan tulang dia. So kita perlukan ring file putih, kertas putih dan laminate firm sikit lah. Okay. So yang portfolio ini diperkenalkan oleh mengikut Perkeliling Kemajuan Pentadbiran Awam PKPA Bilangan 4 tahun 2018. So di mana dia memberi peluang kepada kita
untuk mengaplikasikan kemahiran dalam penyediaan My Portfolio dengan lebih terancang. Jadi di sini dia memberi panduan kepada kita supaya lebih faham dan meningkatkan kemahiran kita untuk menyediakan My Portfolio. So itu adalah cara kita menjalankan tugas kita. Jadi kita kena jelas go through macam mana kita jalankan dan lebih terancang. Dan juga akan membina keupayaan pegawai-pegawai kita sebagai pakar runding dan membangunkan golongan pelapis bagi melancarkan pelaksanaan My Portfolio di agensi kerajaan. My Portfolio ini nanti pun Ili akan sharekan daripada cover dia hingga kandungan dia. Jadi cikgu perlu edit sahajalah. So panduan ini dia adalah panduan untuk menyediakan dokumen rujukan rasmi untuk penjawat awam dan mendokumentasikan maklumat pewujudan sesuatu jawatan dan panduan untuk menjalankan tugas tersebut. Mula dikuatkuasakan pada tahun 2018. Dan sepatutnya kita dah tukar kepada kepada My Portfolio mulai tahun 2018. So dia gantikan file manager, gantikan MPK dan FM, menyekalkan prinsip dia masih sama. Dan dalam kita punya My Portfolio kita ada 10 kandungan. So di mana dia ada elemen baru 1 ditambahkan, 3 dimasukkan dan 7 lagi elemen ditambah baikkan. Dan kita ada perkenalkan komponen baru iaitu deskripsi tugas. Yang di mana tahun lepas kita hujung tahun kan kita semua cikgu ada isi online tu dengan deskripsi tugas tersebut. So ini adalah So kepentingan dia tu supaya kita rekod prosedur kita, peraturan kerja kita dan ketua organisasi, ketua ataupun guru besar tahu macam mana proses kerja kita. Mula-mula kita rancang ni kena dapat kelulusan dan so on, sekian kita kerja, laporan dan so on tu. Dan jelaskan kuasa dan hubungan kerja dengan pegawai lain. Arahan black and white kita kurangkan secara lisan supaya mengurangkan kesilapan ke ataupun salah faham ke. So kita boleh jalankan kerja secara seragam dan menyenangkan pertukaran pegawai, proses ambil alih tugas. Bila kita tukar GPM tu, kita akan serahkan file portfolio ini juga supaya rujukan kepada GPM baru. Jadi memudahkan penambahbaikan kajian tentang proses kerja yang sedia ada. So kita jalankan ikut proses kerja, ada masalah di mana berlakunya. Kita akan review balik di mananya dan kita akan tambah baik. Dan sebagai radas untuk pengurusan sumber manusia. So ini kepentingan kita kena ada My Portfolio itu. Untuk panduan untuk kita sendiri GPM tu. Macam mana GPM nak laksanakan tugas dia tu. So ini format dia. So depan sekali dah ni format yang tetap lah. Kena ada jahta negara and then GPM, nama sekolah. Tak perlu tulis nama ya, hanya GPM and then nama sekolah sahaja. Bawahnya kita akan ada maklumat kita, nama sekolah, alamat mana, nombor telefon, nombor fax dan laman sesawang untuk dihubung. So ini adalah cover dia, warna putih sahaja. So laminate and then letak pada file depan anda lah. Muka surat kedua kita ada ni, muka surat maklumat pegawai. Di sini baru masukkan nama kita. So kita masukkan nama kita, group GPM, grade hakiki kita, tarikh penempatan di sekolah tersebut. Contoh ni masuk tahun 2009. Jadi tarikhnya kita ditempatkan di sekolah tersebut. Itulah tarikh penempatan. Di bawahnya adalah kita punya pegawai penilai pertama. Biasanya adalah penolong kanan pentadbiran lah. Dari situ kita letakkan nama, grade jawatannya and then tarikh. Tarikh ini adalah tarikh My Portfolio ini disediakan. Kita sediakan pada contoh sekarang baru sediakan. Saya tulislah bulan Mac, 20 hari bulan contohnya. Dan di sini menunjukkan bahawa di tarikh My Portfolio kita ini disediakan. Tarikhnya lainnya sini, tarikh penempatan, tarikh kita ditempatkan di sekolah itu. Contohnya cikgu adalah GPM baru kan. So dapat sekolah itu pada tahun ini. Jadi bila ditempatkan tersebut. Ini adalah tarikh pula My Portfolio ini dibinakan tu di sini. And then kita yang ini, muka surat ketiga, jadual pengemaskinian. Jadi yang first itu of course adalah penyediaan My Portfolio. And then tahun seterusnya mungkin cikgu ada pindaan, perubahan lain. So dia sini tajuk ubah kepada penyemakan My Portfolio. Dan tanda tangan oleh siapa? Biasanya PKP jugalah pegawai penilai pertama kita. So di sini sentiasa dikemaskini, maklumatnya direkodkan, jadi kita boleh jadual ini mengandungi tarikh pengemaskinian
perkara yang dikemaskini dan ditandatangan oleh pegawai yang penyedia. So sentiasa kita akan pastikan my portfolio kita dikaji semula, dikemaskini apabila berlaku perubahan. Contohnya setiap tahun cikgu akan dapat jawatan kuasa yang berlainan kan, AJK berlainan. So itu akan berlaku perubahan pada my portfolio kita. Lepas kita ubahkan di sini, jadi kita ubahkan tajuk dia. Ya, and first time sahaja kita letak di sini penyediaan my portfolio. So ini contohnya, ini baru ubah jawatan kuasa tu, jadi kita tukar tajuk penyemakan my portfolio. Jadi ditandatangan oleh pegawai penilai pertama ini iaitu PKP. Sign, tarik, inilah chop. Muka surat kandungan ini seterusnya lah, yang ini. Semua ni kita akan cek, kita sediakan, kita akan sharekan dalam group Telegram. Jadi cikgu nanti cek balik muka suratnya, kalau cikgu ada tambah, ada ubah, saya juga editkan pada bahagian muka surat sahaja. Okey, lepas itu first page adalah carta organisasi. Carta organisasi ini cikgu masukkan carta organisasi sekolah yang keseluruhan, bukan carta kuasa induk ya, yang keseluruhan. Biasanya boleh dapat daripada buku pengurusan sekolah. Jadi daripada PK dan masukkan semua jawatan kuasa itu di bawah HAM, di bawah KOKO, yang main carta organisasi itu kita akan masukkan di sini muka surat pertama. Okey, dan lain-lain tu kita ikut sajalah. Template sudah disediakan. Dan last kali itu kita ada bab 10 di mana kita ada senarai jawatan kuasa yang dianggotai. Yang ini kita masukkan apakah AJK kita tahun ini. Cikgu masuk AJK PSS, cikgu masuk kewangan dan seterusnya. So ini akan diupdate setiap tahun. Selepas diupdate, bawahnya kita akan minta PKP untuk tanda tangan, untuk signkan dia tu. Contoh seperti ini. So ini contoh jawatan kuasa yang terlibat dari segi kurikulum, dari segi KOKO, dari segi HAM semuanya. Masukkan segalanya, minta disign oleh PKP. Lepas tu kita lampirkan surat pelantikan GPM kita di belakang sekali. So maka lengkaplah my portfolio kita itu. Okay. So itu sahaja perkongsian ini untuk hari ini. Okay, thank you. Okey. Terima kasih Cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Ilin atas perkongsian mengenai fail kuasa dan juga fail meja. Saya tengok di YouTube buat masa ni tak ada soalan. Jadi rasanya semua rakan-rakan GPM faham mengenai fail kuasa dan juga fail meja. Jadi Cikgu Ilin akan share, nanti akan share kepada saya dan pun terus kita masuk dalam grup GPM. Okey, share juga. Jangan, tolong jangan ambil dan terus print tanpa edit. Cikgu kena faham ya, fail kuasa itu adalah fail kuasa pusat sumber sekolah cikgu. Bukan fail kuasa pusat sumber SMK Bandar Baru Putra. Dan fail meja ataupun my portfolio itu adalah my portfolio cikgu, bukan my portfolio Lee Ilin. Okey. Saya kongsi pengalaman saya lah. Pengalaman saya bila pergi membuat bimbingan ataupun bila kita semak fail ya. Ada GPM yang tak tahu lagi nak bezakan di antara fail kuasa, fail meja. Bila kita minta fail kuasa, dia bagi kita fail meja, dan bila kita minta fail meja, dia bagi kita fail meja juga. Jadi fail kuasa itu tak ada. Sebab kadang-kadang GPM ni bila dia fokuskan kepada fail pengurusan kat sumber yang baru kita buat tahun lepas tu, dia dah lupa fail kuasa. Fail kuasa ni penting cikgu. Sebab apa? Kenapa saya kata penting? Setiap apa yang cikgu nak letak dalam pusat sumber cikgu itu perlu ada dalam fail kuasa. Termasuklah kalau nak buat carta organisasi, kalau cikgu kata cikgu nak buat kutipan yuran, cikgu nak buat denda, semua itu perlu ada dalam fail kuasa.
Cikgu nak tukar baju seragam pengawas. Tiba-tiba tahun lepas baju hijau, tiba-tiba tahun ni nak tukar jadi warna coklat pun perlu ada dalam fail kuasa. Betapa berkuasanya fail itu. Itu sebab namanya adalah fail kuasa. Sebab dia adalah kuasa kepada pusat sumber itu. Dan apabila selalunya kita buat penilaian pusat sumber ya, penilaian pusat sumber sekolah di peringkat daerah ke, di peringkat negeri ke, di peringkat kebangsaan ke, fail kuasa itu dia perlu ada, apa kita panggil ya, dia perlu synchronize. Maksud saya synchronize tu maksudnya apa yang cikgu letak, apa yang cikgu ada di dalam fail, setiap fail pengurusan, apa yang cikgu letak di dalam 5 fail untuk pemantauan atau penilaian itu perlu ada. Maksudnya daripada fail kuasa itu kita keluarkan ke dalam fail yang lain. Okey. Di sini maksudnya bukan nak suruh cikgu buat kerja 2-3, oh saya kena buat fail ni, lagi nak kena buat ni lagi, tak. Dia work smart cikgu 1, photostat masuk dalam fail kuasa, satu lagi masuk dalam fail pengurusan, satu lagi masuklah dalam fail penilaian. Okey, maksudnya kena ada 3 kopi lah. So kat situ selalu ramai kita yang agak meminggirkan fail kuasa ni. Tak kisah, tak peduli dan tak pernah update pun. Berabuk pun fail kuasa tu bila check kan. Sedangkan fail kuasa itu adalah fail utama di pusat sumber sekolah. Jadi perkongsian kita pada hari ini supaya cikgu boleh mula-mulalah yang terutamanya GPM baru, GPM lama ni mungkin dah biasa dah. Jadi fail kuasa tu mungkin update. So GPM yang baru ni kena cari balik lah. Sebelum ni tengok balik ada tak GPM lama tinggalkan fail kuasa tu? Di mana fail kuasa itu letaknya? Kat mana letak fail kuasa? Tak pernah tengok pun fail kuasa selama hari ini kan. Jadi kenalah cari di mana fail kuasa itu sekarang. Okey. Saya nak tanya Cikgu Ilin lah. Mungkin ada yang ramai yang benda yang satu benda yang selalu orang miss sikit. Okey, let's say kalau Cikgu Ilin kata kalau ada perubahan kita akan tukar jadi dengan kertas hijau, betul? Okey. Kalau pengetua ataupun guru besar itu bertukar, okey, maksudnya tahun ini guru besar pengetua kita adalah orang lain. Jadi tahun depan maksudnya tahun lepas pengetua kita, guru besar kita orang lain. Jadi tahun ni pengetua kita, guru besar kita orang lain. Perlukah menggunakan kertas hijau? Terima kasih Cik Ima. Kita perlu tukar kertas hijau. Kita ada kertas satu lagi yang warna kuning itu. Warna kuning itu kita akan gantikan baru tu. Letak di depan sekali itu, kita akan bentangkan fail kuasa and then ditandatangani oleh pengetua. Supaya pengetua ada gambaran tentang macam mana pula sumber kita ini dihandle dan dijalankan program-program yang tersebut tu. Jadi anda perlu letak satu lagi kertas warna kuning tu dan pengesahan fail kuasa tersebut. Itu sahaja. Alright, jadi Cikgu Ilin dah jawab soalan tu. Jadi saya harap jelaslah. Kalau pengetua dah bertukar, cikgu-cikgu, macam Cikgu Ilin cakap tadi, jadi kenalah tukar tanda tangan pengetua dan guru besar di hadapan sekali tu. Jangan masih guru besar dan pengetua yang lama. Setukar. Tugas pertama cikgu ialah tukar dulu tanda tangan pengetua dan guru besar itu mulai di dalam fail kuasa. Okey, ada soalan dari YouTube. Nak tanya, ada 2 fail je ke untuk pusat sumber? Ya ke ada dua fail je ni? Betul ke 2 fail? Saya rasa ini mesti mungkin GPM baru kot. Dia tak tahu mengenai fail. Okey, Cikgu Ilin nak tolong jawab ke? Saya minta Cikgu Ilin jawab lah. Boleh je. Cikgu Ilin jawab. Untuk fail PSS ni, kita sekarang ada 2. Satu yang letak di pejabat tu, ikut klasifikasi fail. Kalau ikut klasifikasi fail itu kita ada 8. Yang mula dengan 600 tu. Okay? Dia ada 8-nya, semua akan disimpan di pejabat. Itu yang main. Lepas tu kita dalam pengurusan library, untuk Ilin tu kita akan susunkan file ikut 5 instrumen PSS cemerlang itu. File A, B, C, D, E.
So senang, nanti ada penilaian ke, pemantauan ke, kita memang dah ready. Semuanya kita update sahaja dalam file-file tersebut. Kalau untuk pengurusan dokumentasi, cikgu boleh wujudkan file dokumentasi lah. Hanya main untuk kumpul dokumentasi sekolah sahaja. File-file yang lain tu contoh seperti file perolehan perlu ada. Kalau cikgu ada file untuk pengawas PSS, juga ada dicadangkan ada satu lah untuk extra tu, untuk senangkan pengurusan. So overall macam tu, ada beberapa file lah yang diperlukan. 8 di pejabat, 5 untuk yang main pengurusan, ikut instrumen PSS cemerlang, A, B, C, D, E. Lepas tu kita ada file dokumentasi untuk kumpulkan semua dokumentasi satu sekolah itu. And then kita ada pengurusan PSS untuk pengawas, kita untuk perolehan. Itu yang basic lah untuk E-Link. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Lin. Jelas tak jawapan tu? Saya harap GPM yang bertanya soalan tu jelaslah dengan perkongsian Cikgu Lin. So, cikgu kena faham ya, file my portfolio itu adalah my portfolio cikgu. Semua cikgu ada my portfolio. Jadi GPM ni dia pun ada my portfolio. Cikgu kena tahu bagi GPM yang ada waran penjawatan ni, yang GPM yang nama guru perpustakaan media ya, kecuali SKM lah. SKM kita panggil guru perpustakaan. Tapi tak apalah, kita nama je GPM semua, tak masuklah SKM. Cuma sekolah yang ada sekolah yang mempunyai waran ini, mereka ada waran perjawatan untuk GPM ini, ada portfolionya sendiri. Maksudnya GPM ni dia kalau dalam jawatan tu dia selepas PK tu dia GPM dengan guru penyelaras pelestari. Ada setengah sekolah yang ada waran perjawatan. Jadi itu my portfolio cikgu sebagai GPM. Bukan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran setiap seorang dia ada Siti Aminah, dia my portfolio dia lain. Dia ngajar sains, dia ngajar BM. So GPM ni dia ada my portfolio dia sendiri. File kuasa ialah file kuasa untuk pusat sumber. Okey. File pengurusan yang 8 di pejabat itu adalah file pengurusan. Selalunya kalau kat pejabat, kerani yang akan update. Maksudnya dia dapat surat, dia akan masuk. Tapi cikgu pun kena semak juga. Dan file yang untuk memudahkan cikgu, maksudnya maksud saya di sini, apa yang E-Link cakap, file penilaian itu mengikut rubrik A sampai E itu ada 5 file. Kalau cikgu buat, mudah. Bila pemantau ke ataupun nazir ke datang sekolah, cikgu dah ada file. Jadi tak payahlah cikgu nak pergi ke jabat untuk ambil file pengurusan. File induk itu adalah file sulit cikgu. File sulit yang tak boleh orang lain buka dan tengok. Perlu ada kebenaran. Jadi kalau kita ada satu file di pusat sumber yang cikgu buat, maksudnya kat sini cikgu kena buat 2 kopi lah. 1 kopi di pusat sumber, 1 kopi di pengurusan. Buat je, print je 2 helai. 1 helai di pusat sumber, 1 helai di dalam file pengurusan. Okey. Ada boleh share file instrumen A, B, C, D, E. Okey, jangan risau. Saya akan bagi khusus nanti untuk file instrumen pula. Saya tak nak cikgu bila saya bagi banyak nanti, cikgu akan rasa, oh banyaknya kerja. File instrumen nak kena buat, file kuasa nak kena buat, file meja nak kena buat, file pengurusan 8 tu nak kena buat. Nanti saya tak nak cikgu terkejut. Bila cikgu terkejut, banyak, cikgu pensan nanti. Kan? Dengan sekarang ni kat sekolah, dengan SOP-nya semua benda tu, tak nak cikgu terkejut, kita buat satu-satu cikgu. Sekarang ni, buat dulu yang file pengurusan yang 8 tu, tahun lepas kita dah bagi. Jadi harap cikgu dah ada progress lah. Tengok di pejabat dah ada file tu, okey, dah selesai. Okey, sekarang ni tengok hari ni saya dah bagi file kuasa dengan file meja. Okey, update file kuasa, update file meja. Rubrik file penilaian nanti kita akan bagi. Slow-slow, kita buat sikit-sikit. Jangan saya bagi sekali nanti cikgu tak tahu nak capai yang mana satu. Okey, sekarang ni kita mula dengan file kuasa dulu. Okay, cikgu pegang dulu file kuasa, balik ni esok lusa, minggu depan lah, esok lusa dah 1 hari cuti. Isnin ni tengok file kuasa, cari file kuasa dulu, kat mana letak file kuasa, update ke tidak, kalau tak update lagi, update. Okay, buat tu dulu. Okay, file rubrik tu nanti kita akan bagi. Saya tak nak bagi sekali kat cikgu. Nanti kalau saya bagi sekali kat cikgu, cikgu pening. Okay, kita buat pelan-pelan.
Okay, kita buat slow-slow. Okay, ada soalan lagi tak? Okay, kita fokus satu-satu, betul. Bolehkah PCG PSS diguna untuk membeli buku digital atau komputer baru? Komputer baru untuk PCG memang tak ada, cikgu. Tidak ada peruntukan PCG untuk membeli komputer. Semua cikgu boleh cari sumbangan untuk beli komputer. Untuk membeli peralatan elektrik ni, maksudnya peralatan ICT ni memang tak ada dalam peruntukan PCG. Itu kena bincang dengan guru besar, dengan pentadbir, macam mana nak cari duit untuk membeli peralatan komputer. Duit PCG memang tak boleh pakai. Semua, bukan kata pusat sumber PCG pusat sumber je. Semua PCG memang tak ada peruntukan untuk itu sebenarnya. Tapi boleh bincanglah macam mana nak buat. Itu ikut atas kebijaksanaan pentadbir masing-masing. Okey, untuk beli buku digital. Buku digital maksudnya macam mana? Saya tak, maksudnya nak beli e-book lah ya. Okey, dia untuk pembelian PDP tak ada masalah. Cuba bincang balik dengan kerani sebab dia melibatkan duit ni. Kadang-kadang hari ni saya cakap mungkin boleh, tiba-tiba kerani cakap tak boleh sebab itu dia bawa kewangan ni lain sikit. Okey, cikgu kena bincang balik. Okey, tapi yang saya tahu untuk pembelian komputer memang tak boleh lah, melainkan duit itu adalah duit lain, bukan duit PCG. Okey, ada soalan lagi ke? Okey. Tadi saya dah jawab dah, Cikgu Nur Rashikin ni tanya berapa jenis fail yang ada. Sebenarnya berapa jenis fail yang ada tu tak ada ketetapan pun. Kalau cikgu nak buat banyak mana fail, so kata cikgu lah. Kalau cikgu rasa senang kan. Tapi yang wajib itu ialah fail kuasa, fail meja dengan fail pengurusan. Itu yang adalah yang wajib. Tapi kalau cikgu rasa susah lah pula kalau fail ni nak buat fail lain. Saya nak wujudkan satu lagi fail. Ikutlah suka hati cikgu lah. Cikgu nak buat fail banyak mana pun. Kita pulang, tak ada masalah pun. Buat yang paling mudah. Kalau cikgu nak letak dekat pusat sumber cikgu satu fail je. Maksudnya fail pengurusan yang 8 tu di pejabat. Kemudian cikgu nak buka satu fail lagi. Cikgu kata saya tak nak masuk pun penilaian pusat sumber. Saya tak nak buat fail 5 penilaian tu. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Tapi cikgu kata saya nak letak satu fail. Dalam fail tu lah cikgu nak letak carta organisasi. Dalam fail tu lah cikgu nak letak rancangan tahunan. Dalam fail tu lah cikgu nak letak perancangan strategik. Dalam fail tu lah cikgu nak letak pengawas pusat sumber. Dalam satu fail tu lah cikgu nak letak semua. Kita pulang pada cikgu. Macam mana nak letak? Yang penting ada. Itu je. Nak letak 10 fail, nak buat 10 fail pun tak ada masalah. Nak buat 20 fail pun tak ada masalah. Ikut suka hati cikgu lah. Kan? Yang wajib ada itu perlu aja ada. Yang nak buat yang lain tu terpulang pada cikgu. Kalau cikgu rasa selesa, saya nak letak satu fail je. Tapi make sure bila pemantau datang, bahan yang diminta itu ada. Okey? Okey. Ada apa soalan lagi? Boleh tak? Okay, Cikgu Anis Nadia ni tanya, saya GPM baru, boleh tak saya buka fail baru? Maksud saya macam mula semula sistem fail PSS di sekolah yang kurang kemas. Boleh cikgu, tak ada masalah. Cikgu baru jadi GPM kan? So cikgu rasa fail GPM lama tu mungkin cikgu rasa tak faham lah, nak buat ikut cikgu punya sendiri. Buat cikgu, ikutlah mana yang cikgu rasa cikgu senang. Tak ada masalah. Okay. Nanti kita akan share. Jangan risau. Cikgu Ili akan share. Tapi share tu minta tolong edit lah. Edit ya. Sebab sebelum ni kita ada share daripada sekolah mana Lin? Tengku Menteri ya. Bila kita share daripada SMK Tengku Menteri tu, tak silap saya tu lama dah. 2016 kot Ilin ya. 2016 itulah. Tapi bila kita pergi sekolah, kita check fail kuasa SMK Tengku Menteri tu juga kat semua sekolah. Kan? SMK Tengku Menteri kat semua sekolah. Sebab tak edit. Main dah bagi and then print. Sebab apa? Sebab tak tahu macam mana nak edit. Okay, jadi hari ni Cikgu Ili dah terang apa yang perlu ada dalam fail kuasa. Jadi saya harap lepas ni update fail kuasa, update fail meja
to my portfolio, dan nanti kita akan bagi kursus lagi mengenai instrumen pusat sumber sekolah pula, instrumen penilaian pusat sumber sekolah. Okey? Okey, ada apa-apa ke sebelum kita dah share Google Form ya. Okey, cikgu boleh isi Google Form. Memang saya tanya pernah ada sijil ke tak? Bagi cikgu yang pernah ikut kursus tapi tak ada sijil. Cakap tak, nanti saya akan keluarkan sijil yang baru. Jadi cikgu GPM ya, cikgu perlu kumpul ya semua kursus yang kita buat ni, yang USP buat ni, untuk cikgu layak dapat sijil asas. Nanti bila dah habis slot kursus kita, pihak USP akan keluarkan sijil kursus asas sumber. Okey, cikgu ingin ada apa-apa nak tambah? Rasa itu saja kot. Harap semua boleh enjoy jadi GPM lah. Kira lama ke baru ke, kita suka apa yang kita buat. Alright, thank you. Okay, Cikgu Lin, terima kasih banyak-banyak Cikgu Lin. Kita juga mengharapkan mungkin Bandar Baru Putra mendapat tempat lah di Pusat Sumber Kebangsaan tahun ini. Sebenarnya kalau ikutkan rekod, Sdn Bandar Baru Putra telah pernah mewakili negeri Perak pada tahun 2017. Betul lah, 2017. 2017 dan sekali lagi 2021 ini. Jadi punya berusaha keras sikit lah untuk menghadapi penilaian nanti. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai di situ sahaja perkongsian kita pada hari ini. Diharapkan semua mendapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Yang bagi yang dah tahu tu refresh balik, boleh semak balik. Kadang bila dah lama ni tengok kuasa tu pun dah lupa dah kan, nak ambil balik kan. Okey, boleh tengok balik dan diharapkan semua GPM enjoy dengan tugas di Pusat Sumber. Okey, sekian saja, itu saja daripada pihak kami USP. Terima kasih banyak. Terima kasih Cikgu Lin sekali lagi. Sehingga kita berjumpa lagi. Okey. Terima kasih semua.